IPO tu apa? Ya. IPO ni apabila, saya bagi contoh analogi yang senang lah. Bila seseorang tu baru je lahir di dunia, kan, kita panggil dia seorang bayi lah yang baru lahir, kan? Betul tak? Kalau IPO tu sama juga macam tu. Dia baru je lahir dalam Bursa Malaysia. Semalam ada satu kaunter yang baru lahir, iaitu Econ Frame. Econ Frame. Saya tunjuk sekejap. Econ Frame. Ada tak kat sini? Dia top 30 ke tak? Semalam dia top 30 lah. Tapi semalam dia naik dan hari ni ni Econ Frame ni. Hari ni dia naik tak turun lah 37 sen juga. Tapi tadi sebenarnya dia dah turun kepada 36, low dia adalah 36.5. Ini dia baru je masuk. Lagi satu yang baru je lahir ialah Mr. DIY. Mr. DIY hari Isnin dia buka. Hari Isnin dia lahirkan. So kalau you nak jadi owner Mr. DIY, you ada tengok saya punya video yang saya beli, kan. Saya ada buat live trade Mr. DIY. Saya beli 2 lot, dan pada purata harga RM1.72. So sekarang ni RM1.75. Tapi sebabkan saya beli 2 lot, tak pulang modal lagi lah. Saya nak kena pulang modal kalau harga dia adalah RM1.86. Sebab tu kalau terlalu sikit you beli dalam bursa, dia kadang-kadang memerlukan masa yang panjang lah untuk dia naik dan pulang modal. Tapi kalau you beli yang dengan kuantiti yang besar, dia mungkin cepat lah. Kalau contohnya saya beli 10,000 unit, so yang ni dah untung besar lah. Tak adalah untung besar, tapi dah untung lah, dah pulang modal. Maksud saya cost broker tersebut dengan juga cost stamping fee dan juga cost clearing fee. Jadi 3 cost. 3 cost. Contoh kita boleh check dekat calculator. Ni mana calculator dia? Ni calculator. Kalau you beli, macam contohnya hari tu saya beli 200 unit je. Pada harga purata RM1.72. RM1.72. Broker fee saya, yang saya punya 0.15. Minimum broker kalau bawah daripada maksudnya RM12, dia still akan charge RM12. Clearing fee ialah 0.03%. So kalau saya calculate, modal yang saya kena bayar ialah 357, bukan 344 tau. Sebab apa? Tambah broker, tambah service tax, tambah clearing fee, tambah juga stamp duty. Untuk saya pulang modal, contohnya, kita letak broker fee ialah 0.15 macam saya punya. Jadi pun sama 12. Kita calculate. Contoh saya jual pada harga sekarang 1.76. Kita calculate. So saya masih rugi. Saya rugi sebanyak RM19.65. Walaupun harga dia dah naik 4 sen lah. Tapi sebenarnya saya masih rugi lagi. RM19.65 sebab ada broker fee ni. Kalau you beli pun ada, jual pun ada. Tapi kalau you beli contohnya 10,000 unit. 10,000 unit, naik 4 sen ni pun, you dah untung sebanyak RM300. Nampak? Sebab you dah pulang modal dah. Daripada pembelian harga broker fee ni. So you punya modal adalah 17,250, tolak dengan so pembelian you, penjualan ni 17,548. So you untung sebanyak 298. Tapi kalau harga dia tadi masa tu paling tinggi ialah RM1.8, kan. So RM1.8, you sebenarnya dah untung RM700 dalam masa beberapa hari sahaja. Sebenarnya dalam 1 hari dah untung. Sebab dia pada waktu hari pertama dia naik RM1.8, malam pun dia pernah naik RM1.8. So you dalam masa sehari atau 2 hari, you dah boleh untung sebanyak RM700. Kalau you beli pada harga RM10,000 kuantiti. Tapi kalau you ni duit besar, duit banyak, modal besar, you tambah lagi contohnya 10 kat belakang, you untung RM6,900.
RM82 dalam masa sehari ataupun 2 hari. Tapi modal you bukannya modal you bukannya 172 mungkin modal you adalah 1 juta. Sebab you tak boleh beli semua modal you. Sebab you ni beli ni 172,000 ni. Kan? So you mungkin modal you adalah 1 juta. So you beli 10% daripada you punya modal. So 172,497 dan you untung 6,900. Itu 7,000 lah untung dalam masa 2 hari. Sebab tu saya cakap kalau orang-orang yang dah mahir, you you ambil masa lah 2 tahun you mahirkan diri. 2 tahun you buat paper trade je. Buat paper trade je. Jangan buat beli yang betul dulu. Buat paper trade. Lepas tu you jadikan pasaran tu sebagai you punya sifu. Market as your sifu. You bila time buat je you ambil nota. Apa sebab rugi? Apa sebab untung? Kan? So ambil nota dalam tu masa 2 tahun you dah banyak dah you punya ilmu yang you belajar tu. So dalam tu lepas tu baru you dah confident, you dah ada strategi yang baik. Barulah you boleh melabur betul-betul. Dan bila you melabur dalam saham ni, kalau you setiap kali trade you untung 10%. Macam ni you untung 4% je. Kalau setiap trade you untung 10%, 10 kali trade you dah dapat doublekan you punya modal. 10 kali trade you dah double modal you. Contohnya kalau modal you 1 juta, 10 kali trade you untung 10%. Sorry. Itu kalau dia masuk semua. Tapi kalau dia masuk semua lah, contohnya you akan doublekan you punya modal sebanyak bila you dah trade 10 kali. Contohnya you punya modal contohnya dalam 200,000 lah ya. Contoh 200,000. You punya modal 200,000, you untung 10%. 10% ni maksudnya you ini mungkin kena jual RM2 lah. Ni 15%. 15%. So maksudnya 10 kali trade. 10 kali trade, you dah boleh dapat RM200,000. Tak perlu banyak trade pun. Nampak tak perlu banyak trade pun. Tapi ini high risk lah. Sebab you punya modal RM200,000, you beli RM172,000. So, dia maksudnya yang ni ialah agresif trader. Agresif trader. Dia panggil scalper. So, kalau dalam kes ni sekali dia untung 2 hari RM26,000. Dekat RM23,000. 1 hari untung. 1 hari untung RM27,000. Tapi jangan tengok untung saja. Ada masanya. Contohnya lah, you beli pada harga RM1.72, dia jatuh pada RM1.69. Dia jatuh pada RM1.69, dia dah jadi rugi RM4,000. Dah rugi RM4,000. Sanggup ke rugi RM4,000? So, kena tanya diri kita sendiri dulu sebelum kita nak buat pembelian tu, adakah kita sanggup kalau kita nak rugi RM4,000 ni? Kita sanggup tak rugi RM4,000 tu? Sebab dia ada dua, iaitu rugi ataupun untung. So kalau kita rasa kita sanggup rugi RM4,000 tu, kita beli lah. Kalau kita rasa tak sanggup, kita jangan beli. Kalau kita cakap kita tak sanggup, tapi kita menyekat loss, ni harga potong rugi ni RM1.69, bawah RM1.69 maksudnya kita cut loss. So mungkin kita tak sanggup RM4,000, berapa kita sanggup? So mungkin kalau kita sanggup lebih rendah, so kita mungkin sanggup RM400, maksudnya kita kena hanya beli RM10,000 saja dia punya kuantiti. Barulah kita sanggup terima rugi RM400. RM400 lah, sebab mungkin RM4,000 bagi you terlalu besar untuk rugi kan. Tapi untung you akan jadi RM29,000. Tapi sebab you tak sanggup rugi RM4,000, you kena kurangkan kuantiti you. Kuantiti pembelian. So you hanya rugi RM400 je. Berbanding kalau you untung. Kalau you untung nanti, contohnya kalau dia untung jadi RM2 tu, so you boleh untung RM2,700. You boleh untung RM2,700. Tapi risiko you adalah RM400. Risiko you adalah RM400 sebab you nak cut loss kalau harga dia jatuh daripada 169 ke bawah. Sebab kalau 169 ke bawah je, you terus cut loss. You terima lah, you rugi. You memang rugilah macam tu. Alright. Soalan lain?